Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat model peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 bahagian B. Kita lihat soalan nombor 21. Isi kotak kosong dengan simbol lebih kecil ataupun lebih besar daripada. Yang ini maksud dia ialah lebih kecil daripada. Lebih kecil. Yang ini simbol dia ialah lebih besar daripada. Okey, kalau kita lihat pada soalan 21A1 ini, 4 ini ialah nombor positif. Negatif 2 ini ialah nombor negatif. Kalau saya lukis garis nombor, 4 duduk dekat sini, negatif 2 duduk dekat sini. Jadi maksudnya 4 ni sebelah kanan kan? 4 ni lebih besar daripada negatif 2. Kalau dia duduk sebelah kanan, maksudnya dia lebih besar. Jadi dekat sini simbol dia lebih besar daripada. Okey, kalau yang ini negatif 11, ini negatif 5. Kalau saya lukis garis nombor kat sini, ada dua nombor. Okey, negatif 5 di sini. Okey, kalau sini ialah kosong, ini kita jumpa negatif 5 dulu. Lepas tu baru kita jumpa dekat sini negatif 11. Okey, negatif 11 lebih besar ke ataupun lebih kecil? Okey, kita tengok dekat sini. Kalau negatif ni maksudnya saya hutang lah. Yang ini saya lebih banyak hutang. RM11 saya hutang. Yang ini saya hutang RM5 je. Maksudnya yang ini saya lebih miskin lah, lebih tak ada duit. Yang ini saya banyak duit sikit. Jadi bermaksud negatif 11 ini adalah lebih kecil daripada negatif 5. Okay, jadi dekat sini lebih kecil lah. Sebab yang ini saya lagi banyak hutang. Yang ini saya sikit je hutang. Okay, kita lihat pula soalan B. Padankan pasangan titik dengan titik tengahnya. Kalau dia kata titik tengah, maksudnya kita nak cari ada dua titik dekat sini. Satu kat sini, satu kat sini. Kita nak cari titik dekat tengah-tengah ni. Maksudnya dari sini ke sini sama panjang, sama jauh daripada tengah ni ke tepi sini. Okey, jadi macam mana nak cari? Okey, kalau dekat sini ada koordinat. Ini 5, 3 ini koordinat. 11, 1 ini ialah koordinat. Okey, yang depan ini ialah nilai X. Yang belakang ini ialah nilai Y. Yang depan sini ialah nilai X. Yang belakang sini ialah nilai Y. Okey, depan X, belakang Y. Jadi mula-mula kita tambahkan nilai X dulu. Okey, ini nilai X dia 5. Yang ini nilai X dia 11. Jadi 5 tambah 11 kita kena bahagi 2 sebab kita nak cari tengah-tengah ni. Jadi 5 tambah 11 ialah 16 per 2. Okey, 16 bahagi 2 kita akan dapat 8. Sekarang kita kira pula nilai Y. Y dekat sini ialah 3, yang ini 1. Jadi 3 tambah 1 bahagi 2. 3 tambah 1 ialah 4. 4 bahagi 2 ialah 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita nak cari tengah-tengah sini. Okay, jadi ni koordinat titik tengah bagi soalan nombor 1 ni ialah 8. 8 ni nilai X tadi. Okay, lepas tu nilai Y dia ialah 2. Jadi dekat sini jawapan dia yang kedua ni lah. Okey, jadi sesuaikan, padankan dekat sini. Sama juga untuk soalan nombor 2 ni. Kita tambahkan dahulu nilai X ni dengan sini. Jadi 2 tambah 8 bahagi 2. 2 tambah 8, 10 bahagi 2 ialah 5. Jadi kalau nak shortcut, kalau kita tengok dekat sini ada 2 je bagi jawapan. Yang depan ini 4, yang ini depan dia 5. Jadi automatik lah jawapan dia terus je yang ini. Jadi pemarkahan dekat sini soalan nombor 21A ni ada 2 markah. Untuk yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Yang ni pun sama, soalan yang B ni 2 markah. Yang ini 1 markah, yang ini pun 1 markah. Okey, seterusnya soalan nombor 22A. Nyatakan bilangan sebutan bagi setiap ungkapan algebra berikut. Okay, yang ini ni ialah ungkapan algebra lah ni. Kita tak tahu nilai W tu apa, nilai Y tu apa. Dia ialah ungkapan algebra. Sekarang dekat sini kita nak tahu berapa bilangan sebutan.
Senang sahaja, bilangan sebutan dekat sini kita tengok je lah ada berapa ketul nombor dekat sini. Ada berapa ketul ungkapan dekat sini. Yang ini 1, yang ini 2. Kita pisah-pisahkan dia. Jadi dekat sini jawapan dia 2. Soalan yang kedua, ada berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi jawapan dia ada 4 ungkapan algebra. Seterusnya soalan B, berdasarkan sebutan negatif 7 P Q kuasa 2R nyatakan per kali. Okey, kalau jumpa perkataan per kali ni maksudnya kita nak cari orang lain lah selain daripada yang dia sebut. Okey, yang dia sebut dekat sini 7Q kuasa 2. Okey, saya tulis besar-besar dekat sini yang dia bagi. Negatif 7 PQ kuasa 2R. Dia dah bagi tahu dekat sini 7Q kuasa 2. 7 ni kita tak nak. Q kuasa 2 kita tak nak. Jadi dekat sini apa yang tinggal? Negatif PR. So itulah jawapan dia, negatif PR. Okey, yang ini negatif QR. Saya tulis lagi sekali, negatif 7 PQ kuasa 2R. Ni soalan dia. Jadi dia dah bagi dekat sini negatif. Okay, ni negatif, potong. Q. Kat sini Q ada 2 kan? Potong 2 ni. Tinggal 1 je. R, potong R. So jawapan dia apa? Jawapan dia 7PQ. Dah siap. 7PQ. Okay, markah dia ada 2. Jadi dekat sini 1 markah. Dekat sini 1 markah. Yang atas ni pun samalah. Yang ini 1 markah. Yang ini 1 markah. Seterusnya, soalan nombor 23. Pada ruang jawapan, lengkapkan jujukan nombor. Okay, jujukan nombor tu maksudnya turutan nombor. Jadi, kita tengok pattern dia. 5, 9. 5 macam mana nak jadi 9? 5 kita tambahkan dengan 4. Dapat 9. Okay, 9 nak jadi macam mana 13? 9 ni nak kena tambah berapa untuk menjadi 13? Kita kena tambah 4. 13 pula, macam mana nak jadi 17? 13 ni kita kena tambah juga. Tambah berapa? Tambah 4 juga. Jadi maksudnya pattern dia ialah kita kena tambahkan 4 pada nombor sebelumnya. Jadi untuk dapat yang kotak pertama ni, kita tambahlah 4 pada 17 ni. 17 tambah dengan 4, kita akan dapat 21. Jadi dekat sini jawapannya 21. Okey, untuk dapat kotak yang kedua ni kita kena tambah berapa? Kena tambah 4. Jadi 21 tambah 4, kita akan dapat jawapan dia 25. Okey, markah dia ada 2. Jadi jawapan untuk kotak yang pertama ni 1 markah. Jawapan untuk kotak yang kedua ni 1 markah. Soalan yang seterusnya, soalan B, adakah setiap pernyataan berikut benar atau tidak benar? Bulatkan jawapan. Bulatkan. Arahan dia bulatkan. Jangan tak ada macam ni. Ni bukan bulat. Okey, ni gariskan. Okey, jadi dekat sini dia bagi tahu sebuah silinder. Okey, ingat dalam kepala silinder bentuk dia macam mana? Silinder bentuk dia macam botol Pringles. Okey, jadi dekat sini ada 2 permukaan rata. 2 permukaan rata. Rata ni yang atas ni lah. Ni 1. Yang ini 1. Jadi ada 2 permukaan rata. Okey, yang ini betul. Dan 1 permukaan melengkung. Melengkung ni yang mana? Ni yang tepi ni lah yang melengkung ni. Yang ini melengkung. Jadi yang ini pun betul. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan benar, sebab dua-dua ni benar. Ni ada perkataan dan. Dua-dua ni kena benar, barulah benar. Okey, soalan yang kedua. Sebuah kon. Okey, kon pula bentuk macam mana? Kon bentuk macam aiskrim ni. Okey, ini kon. 1 permukaan melengkung. Melengkung yang mana? Yang inilah melengkung ni. Yang ini melengkung. Okey, dan 1 bucu. Bucu yang mana? Bucu yang ini, tajam ni. Jadi yang ini betul, yang ini pun betul. Maka kalau betul dan betul, benar dan benar, maka jawapan dia ialah benar. Jadi dekat sini benar. Okey, seterusnya.
Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey, ni bulatan berpusat O. KOM ialah garis lurus. Ni KOM ni garis lurus. Dia nak diameter. Diameter tu yang mana? Diameter ialah daripada hujung lilitan ni ke hujung lilitan ni. Yang inilah, ni yang garis melalui pusat ni nama dia diameter. Jadi jawapan dia boleh tulis sama ada KM, ini KM ataupun KOM. Boleh diterima. Dekat sini 1 markah. Seterusnya soalan B, tandakan tik bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey, dekat sini ada 3 markah, bermaksud setiap satu ini ialah 1 markah. Okey, tengok dekat sini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Bila kembangkan X tambah Y, X tolak Y. Ini jawapan dia salah. Jawapan ini salah sebab apa? Okey, saya kembangkan yang belakang ni. X darab dengan X. Ini depan darab dengan depan, kita akan dapat X kuasa 2. Kemudian X ni darab dengan negatif Y. Ini kita akan dapat negatif XY. Yang ini pula darab dengan yang ini, kita akan dapat tambah XY. Yang ini tolak ni, tambah yang ini positif Y darab dengan negatif Y. Ini kita akan dapat negatif Y kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia X kuasa 2. Kemudian ini ada 1 tolak, ada 1 tambah. Dia akan matilah. Ini akan mati. Kemudian kita akan dapat tolak Y kuasa 2. Okey, ini adalah kembangan ataupun bila kita darab ni, kita akan dapat tolak dekat sini. Tapi soalan ini tambah. Sebab tu jawapan untuk yang pertama ni salah. Sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. 5X tambah Y. 5X tambah Y. Okey, tengok dekat sini dengan dekat sini dia sama. Kalau dalam ni sama, maka kita akan dapatlah dia punya pemfaktoran dia dekat sini. Kita akan dapat kuasa 2. Okey, yang ini betul. Jawapan ni betul. Sebab dia dua-dua ni sama. Bila dua-dua ni sama, bila kita faktorkan, kita akan dapatlah bentuk macam ni. Lepas tu kat luar dia kuasa 2. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ini M kuasa 2. Tolak 6M tambah 9. Okey, yang ini kita kena test dulu. Saya ambil yang belakang ini. M tolak 3. M tolak 3. Okey, mula-mula kita darab dulu M dengan M. M darab M, kita akan dapat M kuasa 2. Kemudian M darab dengan negatif 3 ini, kita akan dapat negatif 3M. Kemudian yang ini negatif 3 darab dengan M, kita akan dapat negatif 3M. Seterusnya yang ini negatif 3 darab dengan negatif 3, kita akan dapat tambah 9. Negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Seterusnya M kuasa 2, kita tulislah M kuasa 2. Okay, ini negatif 3. Ini negatif 3. M. Okay, jadi saya hutang RM3. Saya hutang lagi RM3. Jadi saya hutang RM6 M. Tambah dengan 9. Tengok jawapan ini dengan pernyataan yang dibagi dekat depan ni sama. Maka jawapan dia pun benar.